Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha. Allahumma aftah alaina futuhan arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wastamil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghayrik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatika al khassah wa mahabbatika al khalisah. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin musliman yang dirahmati, yang diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Syukur kita pada malam yang berbahagia ini dihimpunkan lagi oleh Allah dalam rumahnya yang dipilih untuk didudukkan dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung muzakarah kitab Allah Syariat dan Hakikat, satu penghuraian yang dikarang oleh Walid Al-Malik hafizahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita sudah sampai ke muka surat ya 55, tajuk Qadariyah. Kita tak masuk lagi Qadariyah ya. Sudah masuk. Oh, sudah masuk 55 Qadariyah, kita dah masuk. Hari ini muka surat 57. Betul? Jabariyah dah juga. Bulan 6 itu bulan 6 Mu'tazilah juga Qadariyah. Sampai Qadariyah. Jabariyah tak masuk lagi. Dah sampai Syiah dah. Murjiah sudah. Sampai Qadariyah. Tapi kita start daripada Jabariyah ya. Baik, kita sedang membincangkan ajaran-ajaran yang terpesong daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam perbincangan ilmu akidah, kita akan belajar
kumpulan-kumpulan yang terpesong supaya kita dapat belajar kesilapan mereka. Kita dapat belajar daripada kesilapan mereka supaya kita tidak terjebak ke dalam akidah yang salah itu. Sebab tu walaupun kelompok ni mungkin dah tak ada zaman sekarang ni secara kelompok, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah dah tak ada dah. Mu'tazilah ni memang pernah menjadi kelompok yang memegang tampuk pemerintahan ketika zaman Abbasiyah, zaman Khalifah Al-Ma'mun sampai Khalifah Al-Mutawakkil, memegang tampuk pemerintahan, dan pegangan-pegangan Mu'tazilah ini dijadikan sebagai pegangan rasmi negara. Mana-mana ulama yang menentang dan mengingkari serta menafikan pegangan Mu'tazilah akan dipenjara atau dibunuh atau diusir daripada negeri. Kalau kita pernah dengar seperti Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara, dipukul, itu adalah kes waktu Mu'tazilah. Dan ramai lagi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain yang dihukum kerana tidak ingin bersama dengan Mu'tazilah. Cuma Mu'tazilah memegang pemerintahan tak lama, hanya 99 tahun sahaja, tak sampai pun 100 tahun kerana mereka runtuh. Kemudian tampuk pemerintahan kembali diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian meningkat dan berkembang dan sehinggalah pada saat ini. Jadi walaupun kumpulan-kumpulan ini secara kelompoknya sudah tak ada, dah pupus lama dah, tapi yang penting pemikiran mereka, kerana pemikiran itu boleh sentiasa berulang pada generasi-generasi yang seterusnya. Jadi kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita akan belajar juga tentang Mu'tazilah. Jadi jangan kita kata apa relevannya kita nak belajar benda yang dah tak ada, kelompok yang dah tak ada, yang dah pupus. Ya, kelompok tu dah pupus, tapi pemikiran dia sentiasa diambil oleh generasi-generasi seterusnya yang terjebak dalam pemikiran yang terpesong. Kalau kita tengok sebelum ni, nota kaki tu secularism, pluralism, modernism, liberalism, orientalism, Darwinism, relativism, communism, anti hadis. Ini semua adalah terbit daripada pemikiran-pemikiran yang terpesong tadi. Pemikiran, contohnya Mu'tazilah yang sangat mengagungkan akal, akal mendahului segala-galanya. Di situ saja terbentuk rationalism, scientism, di situ terbentuk humanism. Segala kelompok-kelompok zaman sekarang, masa kini yang terpesong sebab gunakan akal terlebih. Feminism, nak gunakan akal terlebih. Nas direndahkan, di bawah nas kena ikut akal. Feminism katakan akal kami fikir bahawa wanita kena sama rata hak dengan lelaki. Itu dia punya akal dia. Jadi mana-mana nas yang melebihkan lelaki, katakan dapat warisan pusaka 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan, dia kata ini tertolak, kena satu-satu, sama rata. Feminism dia panggil. Zaman sekarang ni orang feminis panggil, sisters in Islam dan sebagainya. Baik, kita lihat Jabariyah. Tadi yang ism yang saya sebutkan tadi, yang ini seseorang yang tidak memiliki akidah yang mantap, asas akidah yang mantap, tidak mempunyai tauhid yang kukuh, tidak mempunyai asas ilmu agama yang betul, dia akan mudah terpengaruh. Lebih-lebih lagi anak-anak muda, lebih-lebih lagi orang yang belajar di barat, di universiti barat, maksudnya yang tanpa ada akar pegangan yang kukuh dalam agama, mudah terpengaruh.
yang belajar di barat, overseas, ataupun yang belajar di universiti tempatan tapi salah pilih circle, salah pilih pembacaan, salah pilih buku, salah dalam mengidolakan tokoh-tokoh. Jadi dia mengagungkan tokoh seperti katakan Immanuel Kant, Nietzsche dan yang seumpamanya, yang melahirkan secularism, humanism, maka dia mendakap pemikiran tersebut. Ya, sudah belajar dalam Malaysia, negara Islam, dan majlis ilmu di mana-mana, tapi tak ambil kesempatan untuk mengukuhkan ilmu agama. Masuk universiti, circle, jumpa circle yang jenis hip hop, jenis free thinker, jenis progress, dipanggil Muslim progresif, ya. Akhirnya terpedaya, termakan. Sebab apa? Kes tak kukuh agama, tak kukuh asas tauhid, mudah terpengaruh dengan secularism. Ya. Sistem Islam, pandangan Ustaz macam sistem in Islam yang sekarang, adakah itu sama juga Islam ataupun? Itu terpengaruh dengan Islam Barat lah. Terpengaruh dengan Islam Barat, especially feminism, humanism dan liberalism, secularism. Itu semua didakap oleh sistem in Islam. Kajilah pegangan-pegangan mereka, perjuangan-perjuangan mereka, agenda-agenda mereka, program-program mereka. Kita akan lihat bahawa mereka terpengaruh dengan empat yang paling utama lah: secularism, liberalism, humanism, feminism. Baik, secularism mengasingkan agama dan dunia, mengasingkan agama dengan dunia. Agama adalah agama, dunia adalah dunia. Perkara dunia seperti menjalankan birokrasi, pemerintahan, politik, perniagaan, ini benda dunia. Jadi tak sepatutnya ada kongkongan agama di dalamnya. Agama cukup kat masjid baca Yasin dah, solat jemaah, solat Jumaat, solat jenazah bila orang mati dah. Apa nak kacau-kacau dalam politik? Apa nak kacau-kacau? Kenapa dalam politik nak kena Islam? Kenapa dalam pemerintahan nak kena Islam? Kenapa dalam pendidikan nak kena Islam? Kenapa nak kena subjek agama Islam dalam sekolah, dalam universiti? Seorang yang terpengaruh, jangan terperanjat ya. Orang yang terpengaruh dengan Islam yang seperti ini, dia akan memperjuangkan bahawa sepatutnya tidak ada subjek agama Islam di universiti. Dan lama kelamaan tak patut ada subjek agama dalam sekolah pun. Sebab dia kata agama ni masing-masing, agama hak masing-masing. Jadi buat apa nak belajar, nak mengajar kat sekolah sampai ada subjek? Jadi tunggang langgang lah. Dia terlupa dalam perlembagaan persekutuan perkara 3. Islam adalah agama persekutuan. Perkara 3 ini mensyahadahkan seluruh perlembagaan persekutuan. Perkara 3, perlembagaan persekutuan, yang menyatakan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Perkara ini meniupkan roh Islam ke seluruh perlembagaan. Maksudnya daripada pucuk pimpinan, akar kepada negara ini sudah terbina dengan Islam. Dan Islam bukan sekadar nama, ianya merangkumi setiap aspek dan juga bidang kehidupan manusia. Kalau orang yang terkena dengan secularism, dia kata agama adalah agama, dunia adalah dunia. Agama waktu majlis, tapi waktu bercuti tak, jangan masukkan agama. Siapa nak pakai bikini, pakai bikini. Siapa nak cabut tudung, cabut tudung. Buat apa nak pakai tudung waktu cuti, waktu libur? Orang nak enjoy. Ini dunia. Kita nak senang-senang, buat apa nak pakai tudung panas dan sebagainya. Dan nanti waktu nak pakai tudung, waktu masuk majlis ke, ada agama ke, waktu cuti pergi London, pergi Amerika, buka tudung.
Jangan campur adukkan agama dan dunia, dia kata. Sedangkan dalam akidah yang sahih bahawa setiap bidang aspek kehidupan manusia segalanya dipayungi oleh agama. Setiap bidang ada hukum hakam, pada perniagaan, pada pajak gadai, pada pinjaman, pada penubuhan syarikat, perkongsian antara orang yang joint venture dalam perniagaan, apa hukum hakamnya? Mengusahakan tanah kosong yang bukan milik sesiapa, apa hukum hakamnya? Bukan redah macam tu je, tanam pokok durian dah habis cerita. Apa hukum hakam? Hukum hakam berjiran, semua yang ada dalam kitab fiqh, itu jurisprudence of Islam. Hukum hakam perundangan Islam merangkumi segenap aspek politik, pendidikan, pelajaran, perdagangan, perniagaan, pertanian, perikanan, nikah, kahwin, munakahat, jenayah, mahkamah, semua. Sebab tu peguam Islam kita sekarang ni tengah berjuang, dan kita menyokong mereka untuk naikkan mahkamah Islam sebagai mahkamah tinggi, bukan sivil yang tertinggi. Mahkamah Islam, mahkamah yang tertinggi yang memayungi semua mahkamah. Hakim tertinggi sepatutnya hakim yang menguasai syariah. Dulu dalam pemerintahan Islam dan negara Islam yang memegang hakim besar, qadi, ulama besar, dia lebih atas daripada mufti ilmunya. Perkataan qadi, zaman sekarang qadi dah macam akad nikah. Kenal qadi apa? Akad nikah. Tapi siapa yang bergelumang dalam pemerintahan agama, kita panggil qadi besar. Qadi besar ni orang tahulah, ni bukan sekadar menikahkan orang, tapi di kalangan masyarakat bawahan. Perkataan qadi ni lebih pada tok qadi, lebih pada tok qadi nak nikahkan. Zaman dulu qadi ni lebih tinggi daripada mufti, lebih tinggi. Qadi, al-qadi, maksudnya dia hakim besar negara, ya. Buat masa ini kita sebab ketika selepas merdeka tu kita terpaksa ambil sedikit daripada British, sebab antara perjanjian dia nak bagi kemerdekaan. Tapi ini sudah daripada sejak 1957 sampai 2022 sudah tiba masanya. Patutnya kita dah tak perlu bawah telunjuk British itu. Mahkamah dah boleh letakkan mahkamah syariah adalah mahkamah yang tertinggi. Mahkamah sivil semua kena ikut mahkamah tinggi Islam ataupun mahkamah syariah itu. Itu sekularisme. Humanism mementingkan hak asasi. Maksudnya siapa yang nak tukar jantina, itu hak asasi dia sebagai manusia. Itu sebagai humanism. Kalau saya dilahirkan sebagai manusia, tapi saya nak buat tatu, buat muka macam kucing, itu hak saya. Nak pasang ekor kat belakang, itu hak saya. Kalau saya perempuan, saya nak kahwin dengan perempuan, itu hak saya. Ini humanism, hak asasi. Saya tak nak ada kongkongan agama kat sini. Dan subhanallah, orang-orang humanism ni pun dia akan guna agama juga nanti, yang untuk menyokong mereka. Dia akan ambil ayat Quran yang menyokong, yang ayat ni kata gay itu boleh. Dia ambil ayat Quran ni dan ditafsirkan ikut dia. Kata ini maksudnya lesbian boleh. Sedangkan apa yang difahami itu silap. Itu humanism. Feminism, tadi saya sebutkan feminism, dia naikkan hak-hak wanita, seolah-olah agama Islam selama ini tidak memperjuangkan hak-hak wanita. Ini sebab terpengaruh dengan Barat. Pengalaman sejarah hitam Barat itu sendiri dah memang merendahkan wanita. Jadi sebab terpengaruh dengan Barat, jadi memperjuangkan hak wanita, seolah-olah dalam Islam ni tak pernah memperjuangkan hak wanita. Rasulullah muncul Islam itu mertabatkan kedudukan wanita di alam dunia ini. Bacalah sejarah tamadun mana? Tamadun Mesopotamia, tamadun Greek, orang Arab jahiliah sendiri, tamadun Cina dan tamadun India, tamadun Parsi dan tamadun Rom. Lihat bagaimana mereka melayani wanita mereka seperti binatang. Bacalah sejarah.
bukanlah lembaran. Islam yang memartabatkan kedudukan wanita. Sebenarnya malu kalau ada wanita Muslim yang nak memperjuangkan hak wanita, yang merasakan bahawa apa yang Islam bawa ini tak betul, ya. Itu feminism. Pluralism memandang semua agama sama. Pluralism, semua agama sama. Semua agama membawa kepada kebenaran Allah yang satu. Semua agama sama kebenaran. Jadi Islam hanyalah salah satu jalan untuk menuju Allah. Sedangkan Islam bukanlah satu-satunya jalan. Sebab Hindu pun bawa manusia pada Tuhan, Buddha pun bawa manusia pada Tuhan, Kristian pun bawa manusia pada Tuhan, agama Yahudi pun bawa kepada Tuhan. Jadi semua jalan semua sama. Ini pluralism. Ini pemikiran yang sesat. Pemikiran yang sesat. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam. Selain daripada agama Islam tertolak. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Quran mengatakan selain daripada agama Islam tertolak. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah SWT, agama yang benar di sisi Allah adalah Al-Islam. Al-Islam di sini capital I. Al-Islam capital I, ya. Maksudnya nama khusus bagi agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukan penyerahan diri semata-mata. Di situ nama khas. Jadi kita jangan terjemah sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah penyerahan diri. Yang terjemah kat situ. Sebab Al-Islam kat situ tu capital I. Itu nama khas. Dipanggil apa dalam bahasa Inggeris? The Islam. Kan? The Islam. Bukan it's just a mere submission. Sebab kalau kita terjemahkan kepada submission ataupun penyerahan diri, nanti orang agama lain pun, oh kami pun Islam juga sebab kami menyerah diri. Sebab kamu kata agama yang benar di sisi Allah adalah menyerah diri, kami pun orang yang menyerah diri juga pada Tuhan. Hindu pun kata begitu, Buddha pun kata begitu, Kristian pun begitu, Yahudi pun begitu. Kami pun menyerah diri. Jadi kami pun entitled untuk dapat masuk yang kata Islam tu. Kami pun menyerah diri. Berhati-hati di situ, ya, berhati-hati. Jadi wa may yabtaghi ghairal Islam. Al-Islam kat situ capital I, agama khusus Islam, bukan penyerahan diri semata-mata. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang benar adalah Al-Islam capital I. Bukan sekadar terjemahan umum penyerahan diri. Kita akan terjebak dengan banyak masalah nanti, ya, kalau kita bagi terjemahan umum. Baik. Dan satu lagi saya perlu sentuh, liberalism, yang banyak berlaku pada zaman sekarang ini. Liberalism iaitu membebaskan diri daripada kongkongan agama. Islam liberal, membebaskan diri daripada kongkongan ulama. Dia membebaskan diri daripada kongkongan mazhab. Ini semua adalah terpengaruh dengan liberalism, sama ada sedar ataupun tidak sedar. Tak perlulah mazhab-mazhab, lepaskan diri daripada mazhab. Lepaskan diri daripada mazhab, lepaskan diri daripada ulama. Ini ulama-ulama pun banyak sesat, mereka bukan maksum. Ulama-ulama pun manusia biasa, mereka boleh tersilap.
Jadi selepas ulama ditolak, mujtahid ditolak, akhirnya dia ikut diri dia. Dia cuba faham Al-Quran. Itu pun melalui terjemahan, pun dia melalui hadis, pun melalui terjemahan Indon pula. Dia pun pening-pening membutuhkan. Sudah, kenapa Nabi mencarut kat sini ni? Membutuhkan. Dia baca terjemahan Indo. Membutuhkan tu memerlukan. Jadi baca terjemahan Bukhari, Muslim, dia sebenarnya bermazhab penterjemah tersebut. Minta maaf cakap, satu kadang-kadang satu lafaz hadis mempunyai 3-4 makna. Penterjemah takkan bawa semua makna, dia bawa satu saja makna. Jadi, maksudnya pembaca penterjemahan dia mengikut mazhab penterjemah. Dia bukan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dia ikut mazhab terjemah. Ya. Dan seorang ilmuwan yang dipanggil ghair muqallid, yang tak nak ikut mazhab di India, dia kata, selepas 25 tahun saya sendiri dapat melihat kerosakan yang berlaku di kalangan anak-anak muda. Pada asalnya mereka nak lepaskan diri daripada mazhab, lepaskan diri daripada ulama. Lama kelamaan konsep seperti itu menyebabkan diorang sampai melepaskan diri daripada agama. Mula-mula nak liberal daripada mazhab dan ulama, lama kelamaan nak liberalkan diri. Liberalkan ni maksudnya nak bebaskan diri, nak merdekakan diri, tak nak bawah dalam kongkongan. Ni liberal. Lama kelamaan sebab dia dah longgar. Sebab tu mazhab ni untuk nak didik nafsu itu, bukan untuk sesuka hati. Tapi bila tak dapat didikan, dia pilih nak mana yang sama sesuka hati. Di Mesir juga berlaku seperti itu. Mula-mula tak nak mazhab, lama-lama jadi ateis. Daripada keluarga orang Islam, lahir daripada keluarga Islam, lama-lama jadi ateis, keluar daripada agama. Ini saya baca pengalaman yang di Mesir ini juga berlaku di India. Lama kelamaan dia pun bertaubat daripada ghair muqallid. Ghair muqallid ini nama lain bagi Wahhabi di India. Ya. Dia nampak kerosakan yang berlaku selama 25 tahun. Dia tetap membentuk akhlak. Ya. Sebab orang yang menolak, memula tak nak, memula slogan dia tak perlu nak mengikat diri dengan satu mazhab. Slogan ini satu saja dia melihat membawa kepada penolakan banyak mazhab, penolakan kepada ulama dan merendahkan ulama. Merendahkan ulama saja menyebabkan hati manusia menjadi hitam, menjadi keras. Bersangka buruk kepada para ulama menyebabkan hati menjadi keras. Berperang dengan wali Allah, jangan main-main. Dan ini adalah budaya yang berlaku di sebalik orang yang suka nak menolak mazhab. Tanpa sedar dia mula meremehkan ulama-ulama yang hebat. Dan di antara ulama-ulama itu ada wali Allah, dan dia sanggup sesatkan, menghukum sesat ulama-ulama ini. Padahal dia baru nak belajar, bertatih baru. Tapi dah boleh nak sesatkan Imam Ghazali, nak sesatkan Imam Ibn Arabi, nak sesatkan Syekh Abdul Karim Al-Jili, nak sesatkan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, nak sesatkan Syekh Dawud Al-Fatani, nak sesatkan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ni seumur hidup mereka habis dengan ilmu, duduk di Haramain Mekah, Madinah berpuluh tahun. Tiba-tiba timbul orang zaman sekarang baru nak bertatih dengan ilmu agama, sudah ulama besar-besar ni semua sesat. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi izm-izm yang keluar, yang muncul terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, ianya melahirkan kebiadaban, masyarakat yang biadab, ya. Dan kebiadaban kepada ulama dan kebiadaban kepada para wali Allah menyebabkan mereka semakin jauh daripada Allah, mereka semakin jauh daripada kebenaran. Mereka akhirnya banyak bersangka buruk kepada ulama Islam, mereka banyak bersangka buruk kepada masyarakat Islam secara umumnya. Ya. Baik, Jabariyah, baik, selesai liberalism. Banyak izm-izm yang lain, cuma saya sebutkan yang paling utama, ya.
Jabariyah meletakkan kekuasaan Allah semata-mata dalam semua keadaan dan makhluk bagaikan kapas dalam segala perbuatannya. Tiada ikhtiar dan usaha, tiada hukum asbab dan musabab. Segalanya Allah, tiada dosa kerana segalanya Allah yang memperbuatnya. Yang sebenarnya Jabariyah ni satu sudut dah betul dah, iaitu segalanya Allah dah betul dah, iaitu Allah buat belaka. Apa yang berlaku di dunia ni semuanya Allah yang buat, Allah yang tetapkan, Allah yang berkehendak. Dah betul dah. Allah yang menggerakkan, Allah yang memperjalankan. Sisi itu dah betul dah di sisi Jabariyah. Tapi di mana sesatnya? Sesatnya Jabariyah apabila mengatakan bahawa segalanya Allah dan manusia tidak ada pilihan langsung. Manusia ni hanyalah boneka semata-mata tanpa ada pilihan. Allah dah gerakkan dia. Jadi tak ada dosa. Dosa besar pun tak ada sebab Allah yang gerakkan dia. Seorang tak dapat bermaksiat melainkan Allah yang mengizinkan untuk orang tu bermaksiat. Itu betul tu, akidah tu betul. Seseorang tidak boleh bermaksiat melainkan Allah mengizinkan dia. Betul, akidah sahih. Yang salahnya apa? Yang salah manusia itu tak berdosa. Sebab Allah yang tetapkan dia berdosa. Sebab Allah yang takdirkan dia untuk bermaksiat. Sebab Allah yang izinkan dia untuk menderhakai Allah. So sebenarnya tak ada penderhakaan kat situ. Ini salah Jabariyah. Maksudnya manusia ni tidak diberi pilihan. Itu masalah. Adapun segalanya Allah yang gerakkan, segalanya berlaku dengan kehendak Allah, benda perkara taat ataupun perkara maksiat, itu semua berlaku dengan apa yang diingini Allah, apa yang dimahukan Allah, apa yang ditakdirkan Allah, apa yang ditetapkan Allah, apa yang ditentukan Allah. Betul. Tapi kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa manusia diberi pilihan. Itu pun merupakan kehendak Allah. Kehendak Allah untuk kita memilih. Sebab tu sebelum ni kita bincang satu tajuk khusus yang panjang berkenaan dengan kehendak Allah sahaja, supaya jangan tergelincir di situ, supaya kita jangan menjadikan kehendak Allah yang berlaku pada alam ini sebagai alasan ataupun lesen untuk kita boleh menderhakai Allah, untuk kita melanggar perintah Allah, untuk kita berdosa. Kenapa berdosa ni? Saya berdosa ni sebab Allah yang izinkan saya berdosa. Kenapa bermaksiat, berzina? Allah yang izinkan. Waktu saya berzina tu Allah yang izinkan kan? Kalau Allah tak izinkan, dah tentu Allah Ta'ala sesatkan saya ke daripada tempat tu. Tak sampai, tak jumpa tempat tu, ataupun tak nampak, ataupun Allah tak takdirkan saya untuk jumpa perempuan tu. Jadi bila saya dapat berzina dengan dia, pada Allah yang izinkan. Tersesatlah dia. Tergelincirlah dia daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah katakan, ya Allah tetapkan segalanya, tetapi Allah beri kita pilihan untuk memilih jalan yang baik dan meninggalkan jalan yang buruk. Dan di alam barzakh pun, kalau Allah siksa dengan kehendak dia, kalau Allah bagi kenikmatan dalam alam barzakh pun dengan kehendak dia. Begitu juga di akhirat, kalau Allah masukkan seseorang dalam syurga, itu kehendak dia. Kalau Allah masukkan ke dalam neraka, itu juga dengan kehendak dia. Dan di dunia ini Allah kata, kamu pilih, kamu nak jalan yang mudah lorong untuk aku masukkan kau dalam syurga, ataupun kau nak pilih jalan yang memudahkan lorong itu untuk menuju ke neraka. Semua berlaku dengan kehendakku. Kau nak pilih jalan yang mana? Kau guna alasan di sini kau derhaka aku kerana itu kehendakku. Hendaklah engkau tahu bahawa kalau aku masukkan kau dalam neraka, itu dengan kehendakku. Jangan salahkan aku nanti. Allah kata semua dengan kehendakku, tapi aku nak kau pilih, kata Allah. Pilih jalan di dunia ini yang mudahkan kau untuk kau jumpa syurga, supaya aku masukkan kau dalam syurga. Dan menghindari jalan yang menyebabkan kau mudah tercampak ke dalam api neraka. Dan aku telah turunkan Rasul, aku turunkan kitab suci, supaya kamu dapat bezakan antara hak dan batil, antara halal dan haram, antara betul dan salah. Dan Allah
Setelah Rasulullah wafat, Allah bangkitkan para pewaris Nabi yang ramai, para ulama. Sampai saat ini dah lebih 1400 tahun, tapi Allah bangkitkan lagi ulama yang faham ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, untuk sampaikan kepada masyarakat, untuk tunjukkan mana jalan yang lurus dan mana jalan yang terpesong. Baik, kita berhenti sebentar untuk mengambil laluan kepada azan Isya. Biha, ini mujassimah, kaum yang menjisimkan dan menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti Allah mempunyai wajah dan tangan, bersila di atas arash, duduk atas langit, bertubuh nur dan lainnya. Amat melampau lagi ialah mengatakan Allah ialah lelaki dan mempunyai sifat seperti lelaki. Ini musyabbihah. Musyabbihah ni menyerupakan Allah dengan makhluk. Kelompok yang seangkatan dengan musyabbihah adalah mujassimah, itu yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia mengatakan Allah itu ada tangan, tapi kita tak dapat bayangkan macam mana tangan tu. Allah ada kaki, tapi tak dapat bayangkan macam mana kaki itu. Sebenarnya perkataan tu secara tidak langsung menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala, melembagakan Allah, cuma tak tahu macam mana lembaga tu berbentuk. Ya. Ataupun meletakkan arah bagi Allah ataupun penjuru. Allah ada ke atas. Ya. Tuhan ada di atas langit. Musyabbihah ni dia suka mempernaikkan slogan mereka, Allah ada di atas langit. Ya. Mereka perbahasan tak habis-habis daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Orang yang terpengaruh dengan musyabbihah, mereka sentiasa mengatakan Allah berada di atas langit. Sebab tu kita berdoa tunjuk ke atas langit. Sebab apa? Sebab Allah ada ke atas langit. Jadi berdoa begini. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdoa tak semestinya begini. Begini pun boleh. Ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rfa'anna al-ghala wal waba wal riba wal bala wal zina wal zalazila wal mihan. Boleh juga. Adakah Allah ada kat bawah tu? Kalau orang baring pun berdoa, dia tak perlu berdoa begini. Kalau orang baring, dia berdoa macam biasa. Ketika dia berbaring, dia sakit, baring mengiring ke, dia tak perlu begini kan, sebab nak kata Allah di langit. Mungkin ghair muqallid kan? Mungkin orang yang betul-betul percaya Allah di atas langit tu. Tapi kalau dia baring pun dia doa begini, sebab dia dah guna dalil Allah kan? Allah kat atas langit tu. Sebab tu kita berdoa menghadap ke langit. Jadi macam mana pun posisi dia, dia akan menghadapkan ke langit. Padahal itu bukanlah maksud. Langit itu kiblat doa, bukan tempat Allah Ta'ala. Allah tidak bertempat. Ini Allah turun, dia kata Allah turun. Bukti Allah ada di langit sebab 1/3 akhir malam Allah turun. Turun yang macam mana? Biarlah Allah turun. Allah turun tapi tak tahu macam mana cara Allah turun. Itu pun salah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sama ada menyerahkan maknanya kepada Allah, tak tahu apa maksud tangan, apa maksud wajah Allah, apa maksud Allah istiwa atas arash, terserah pada Allah. Ataupun takwil, iaitu tangan Allah maksudnya kekuasaan Allah, ya. Mata Allah maksudnya penglihatan Allah, pengawasan Allah. Itu takwil. Ini dua pendekatan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi musyabbihah, dia tetapkan dulu Allah ada tangan, Allah ada tangan, Allah ada muka, Allah ada kaki, tapi tak tahu macam mana kaki tu, tak tahu macam mana. Allah ada ke atas, tapi atas yang ikut Allah. Jadi
akidah Ahlussunnah wal Jamaah daripada awal lagi tidak tetapkan sebarang makna, menyerahkan. Itu dipanggil tafwid. Tafwid, pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap ayat mutasyabihat, sama ada tafwid, itu menyerahkan maknanya pada Allah tanpa menetapkan dan menetapkan sebarang makna, ataupun tafwid ataupun takwil, iaitu mengalihkan kepada makna yang layak bagi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang muktamad, orang yang mujassimah dan musyabbihah, mereka tidak terkeluar daripada Islam, mereka masih ahli kiblat, ya. Mereka tak terkeluar daripada Islam, ya. Bila saya kaji kitab-kitab para ulama-ulama besar, kita akan jumpa bahawa yang muktamad, mujassimah dan musyabbihah, yang mengatakan Allah di langit, Allah bersemayam, Allah duduk selit linda, bersila lendik atas aras, mereka salah dalam pegangan, dalam penghuraian akidah mereka, tapi mereka masih dalam kelompok Islam. Ya, kalau kita elakkan dari mengkafirkan orang, kita tengok kita punya saudara Allah ada kat atas langit, kafir. Dah kita orang majlis ilmu, kita relax sudah, ya. Saya sudah bentangkan bahawa ulama secara muktamad tidak mengkafirkan orang yang menjisimkan Allah, sama ada mujassimah sarihah ataupun ghair sarih, ya. Mereka tersilap dalam kefahaman mereka terhadap ketuhanan, tetapi mereka masih dalam kelompok Islam. Allah turun 1/3 akhir malam tu, Allah turun, kafir. Allah duduk atas arash, kafir. Jangan mudah-mudah tuan-tuan, bahaya mengkafirkan orang, ya. Bahaya mengkafirkan orang. Mereka masih dikira sebagai ahli kiblat. Ahli kiblat iaitu mereka masih termasuk dalam kelompok Islam, mereka tak terkeluar daripada jaringan Islam, ya. Ni semua Mu'tazilah, Jabariyah, Musyabbihah, Mujassimah, Murjiah, Syiah, ni semua tak terkeluar daripada Islam, ya. Tak terkeluar daripada Islam. Oh ni Syiah ni terkeluar daripada Islam. Jangan. Dan kalau kita biasa dengar perbahasan ulama-ulama Mesir tentang Syiah, kita akan faham di Malaysia ni kurang pendedahan. Di Malaysia ni dia mudah je, dia hitam putih je, kita terus Syiah sesat. Ada yang tak faham terus keluar daripada Islam. Syiah, ni terkeluar daripada Islam, dia bukan Islam, ajaran dia bukan ajaran Islam, terkeluar daripada Islam, kafir. Jangan. Yang mudah-mudah, ya, yang mudah-mudah kafirkan orang. Takut orang tu tak kafir balik kembali pada orang yang mengatakan kufur tersebut, ya. Ulama Mesir banyak bincang pada Syiah. Ya, mereka silap, tapi tidak menyebabkan mereka terkeluar daripada Islam. Mufti Ali Jumaah, Muhammad Syekh Muhammad Tayyib, dan banyak ulama-ulama besar Mesir perbincangkan, ya. Kita tidak seperti mana Musyabbihah tadi pun tak mudah-mudah mengkafirkan dia, begitu juga dengan Syiah, ya. Dan kita pun tak boleh bayangkan Allah ni bertubuh cahaya terang benderang, ya. Jadi biasanya Musyabbihah dan Mujassimah ni dia mengambil kefahaman secara zahir daripada ayat mutasyabihat. Berkata Allah Ta'ala duduk istiwa atas arash, ini bermakna Allah ada atas. Allah bukan duduk di bawah langit, Allah atas langit, atas arash, duduk atas singgasan. Dia mengambil secara zahir, caranya silap, ya. Baik, golongan yang kelima Murjiah daripada perkataan al-irja', maksudnya menangguhkan. Maksudnya kelompok ni dia menangguhkan keputusan keputusan seseorang manusia tu pada Allah nanti di hari akhirat. Kat dunia ni kita jangan hukum sesiapa, jadi tak ada siapa berdosa. Sebenarnya Murjiah ni ada sebahagian kelompok Khawarij, tak ada dosa besar. Kelompok Murjiah ni
Rukun iman hanya pada Allah dan Rasul. Tiada memberi kesan kejahatan yang dilakukan, yakni tiada dosa bagi mereka yang sudah beriman, sebagaimana tiada memberi kesan kebaikan yang dilakukan oleh mereka yang tiada beriman, yakni tiada pahala. Fahaman ini juga banyak menular pada golongan sesat yang mendakwa ahli tasawuf. Dia bukan ahli tasawuf betul, tapi dia mengaku dia ahli tasawuf, dia mengaku dia ikut tasawuf, dia mengaku-ngaku dia ahli makrifat, dia mengaku dia ahli hakikat, tapi sebenarnya pegangan dia terpesong. Contohnya kita tak perlu sembahyang, yang penting kita sembahyang dalam hati. Yang penting hati kita sujud, yang tubuh badan ni tak perlu dah. Ini sesat, tergelincir. Kita tak perlu puasa, nak tinggalkan makan minum, yang penting hati kita puasa, yang penting hati kita makrifat. Itu yang penting. Allah pandang hati kita tu, Allah tak pandang zahir kita. Allah tak pandang amalan zahir kita ni, jasad kita Allah tak pandang. Allah pandang jiwa kita, kalbu kita. Jadi kalbu kita kalau dah Baitullah, ada Baitullah Kaabah dalam tu, duk haji, kita dah tak perlu nak pergi tiket, nak kena daftar dengan tabung haji, nak kena bayar beribu-ribu nak pergi haji, tak perlu. Yang penting haji dalam hati tu, puasa dalam hati cukup. Buat apa nak puasa kat luar? Solat pun tak perlu nak tunggang-tunggak. Yang penting hati kita tu tunduk, sujud, khusyuk pada Allah. Itu hakikat solat. Allah. Sedap dia. Ada seorang ni dia pegang macam tu. Mak dia kata, kalau gitu kau tak payah kahwin. Kahwin dalam hati. Pengantin dalam hati, malam pertama dalam hati. Dah tak payah nak keluar belanja, tak perlu nak keluar duit hantaran dan sebagainya. Mas kahwin tak payah, semua dalam hati. Tobat mak, tobat nikah kena luar. Kalau tak kecak, tak kecak apa. Kalau dah hati. Kau makan pun dalam hati, mak dia kata. Makan kau tak perlu habiskan beras aku, kau makan dalam hati. Zikir Allah, Allah, Allah. Dah. Makanan kau zikrullah. Pizza kau tu subhanallah. Sausage kau tu alhamdulillah. Dah. Kau tak, jangan menghabiskan borang. Semua dah hati. Tu kena asbab. Pandai pula yang tu. Jadi dunia ni darul asbab. Memang perantaraan badan kita ni kena tunjukkan asbab, kita tunduk, kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup dengan hati. Kesempurnaan iman ni adalah penzahiran. Iman itu iman ini bukan sekadar dalam hati, tapi apa yang diucapkan lidah dan apa yang kita laksanakan dengan tubuh badan kita. Tapi orang yang mengaku-ngaku ahli makrifat, ahli hakikat, kata tak perlu solat. Sama ada dia mengaku ahli makrifat ataupun dia tak ada kena-mengena dengan tasawuf, dia cuma orang dunia, orang biasa. Tapi bagi dia tak apa, tak pakai tudung, yang penting dalam saya baik. Yang pakai tudung-tudung tu bukan baik, tu dalamannya busuk tu. Orang yang sembahyang ni bukan betul sangat. Saya walaupun tak sembahyang tapi hati dalam saya baik. Yang ni tak ada kena dengan tasawuf. Yang ni orang dunia biasa, orang awam biasa. Tapi terpengaruh dengan pemikiran Murji'ah. Bukan bermakna dia baca pemikiran Murji'ah, tidak. Pemikiran yang semua ni kadang-kadang dia boleh datang secara automatik pada manusia, sebab dia tak kukuh ilmu agama dia tadi, seperti yang saya sebut, tak kukuh ilmu akidah. Ya. Tapi macam mana kalau perempuan dia tak pakai tudung sebab dia tak bersedia? Sebab dia kata dia amal ibadah dia buat, solat apa semua, puasa, tapi dia tak pakai tudung sebab dia belum ready nak pakai tudung. And then dia takut nanti dia pakai tudung dalam keadaan dia terpaksa. So dia kata tak guna juga sebab dia buat dia dalam keadaan terpaksa, bukan dengan sepenuh hati, bukan dengan kerelaan. Ya, sebenarnya semua amal ibadah pun, walaupun apabila sesuatu itu wajib, katakan solat, walaupun kita tak
tak ada kerelaan lagi, tak bersedia, kita kena tetap lakukan, kita kena tetap lakukan. Seorang tu tak boleh kata saya nantilah saya solat bila hati saya betul-betul ready. Kalau tak, nanti saya macam terpaksa semayang. Jadi seperti mana solat itu adalah perintah Allah, maka pakai tudung itu juga pun merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika dia merasa lemah untuk nak menunaikan perintah pakai tudung tadi, dia perlu menyesali dirinya, muhasabah, sentiasa muhasabah. Dan jangan menyalahkan Allah kenapa suruh pakai tudung dalam cuaca panas dan sebagainya. Jangan meremehkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak salahkan Tuhan, cuma dia sendiri tak rela hati bersedia. Ya. Maksudnya persediaan sebenarnya, maksudnya dia nak tunggu ikhlas kan. Sebenarnya tunggu ikhlas ni dia tidak tercapai, melainkan seseorang itu perlu melaksanakan dulu, perlu melaksanakan perintah Allah itu. Kemudian ikhlas akan datang dan sebati dalam diri manusia apabila seorang itu dah istiqamah. Sebab dikhawatiri dalam keadaan dia tunggu bersedia itu, kematian datang menjemput dia dahulu. Kematian datang menjemput dia terlebih dahulu. Dia ada masa untuk dia nak ambil masa untuk bersedia dan sebagainya, tapi dia perlu faham mati boleh datang bila-bila masa, dan bukanlah cara yang betul untuk seseorang itu menunggu ikhlas dahulu baru dia nak mengamalkan sesuatu perintah Allah. Maksudnya hati dia dah bersedia dahulu tanpa paksaan, dah ikhlas, dah rela, baru dia tunaikan perintah tersebut. Bukan. Dia terus melakukan, dan lepas melakukan tu, kemungkinan ada perasaan riak, kemungkinan ada perasaan takabur, kemungkinan ada perasaan bangga diri. Itu proses yang dia perlu lalui pada setiap orang yang menjalani ibadah, bukan saja pakai tudung, orang yang baru nak berubah. Dan perasaan itu sentiasa datang, dan disitulah bermula struggle untuk kita lawan, untuk kita fight, untuk kita mujahadah, untuk latih hati kita dapat ikhlas. Tapi kita kena start dulu, kita kena amalkan dulu. Kita kena amalkan dulu perintah tersebut. Kalau tak amalkan, maksudnya syaitan dah berjaya menggoda kita. Syaitan ni kata, kau tunggu ikhlas dulu tak? Kau tunggu ikhlas dulu baru kau amalkan perintah. Kalau tak, kau jangan amalkan. Kalau tak, nanti kau riak tau, kau dalam paksaan. Maksudnya hore, syaitan hore, syaitan berjaya. Kata tunggu ikhlas tu. Sebab syaitan tahu kadang ada orang yang langsung tak dapat hidayah, sampai ketua dia tunggu hidayah. Kenapa tak solat ni? Tengah tunggu suruh. Tunggu seru. Rupanya seruan Israel datang dahulu. Umur 80 tahun dah, kenapa tak pakai tudung ni? Tunggu hidayah ni, tunggu supaya tak ada paksaan. Ada orang umur dah 90 tahun dah masih tak pakai tudung lagi. Sebab apa? Tunggu seru. 90 tahun dah, daripada muda sampai ke umur tua dah. Tua bunker. Tunggu apa ni? Tunggu seru. Itu bahaya. Sebab takut seru tak datang sampai dah umur 70, 80 tahun, 90 tahun. Tunggu sejak 20 tahun ni. Tunggu saya sedia dulu. Tunggu saya sedia dulu. 30 tahun, 40 tahun, masa berlalu. Tiba-tiba umur dah 60 tahun, dah pencen dah. Ada yang tak solat. Kenapa tak solat? Tunggu seru. Tunggu seru ni maksud tunggu hidayah datang. Masalahnya takut hidayah tak datang. Ada yang terlibat dalam pelaburan yang haram. Kenapa tak keluar, tak quit lagi ni? Tunggu seru. Daging dia dah penuh dengan haram dah. Tunggu seru. Anak dia, cucu dia, rumah dia, semua dah penuh, dibina dengan haram. Sebab apa? Daripada awal dia tunggu seru untuk nak quit daripada pelaburan haram, daripada perniagaan haram, daripada saham haram, daripada forex yang haram. Saya tunggu seru. Tapi dalam masa nak tunggu seru tersebut, darah dia dah tumbuh dengan haram, daging dia tumbuh dengan haram, pakaian dia daripada wang haram, rumah dia pergi umrah, dia pergi haji dengan wang haram, dia besarkan anak-anak dengan wang haram. Dia akan lihat bagaimana anak dia akan degil.
keras kepala, tak suka dengan agama, tak suka syariat, tak suka taat agama. Baik, fahaman tasawuf bahawa apabila seseorang itu sudah makrifat pada Allah, mencapai maqam fana, maka gugurlah syariat. Ini sesat, ya. Sebab apa? Bila dah sampai hakikat, buat apa nak syariat lagi? Buat apa nak sembahyang lagi? Ini sesat, ya. Pada mereka atau juga tiada berdosa atas mereka dalam melakukan dosa. Berdosa hanya pada golongan syariat dan para salib. Kata kami berdosa ni bukan apa sebab Allah tu luas rahmatnya, ya. Allah tu maha pengampun. Kami dah capai makrifat Allah tu maha pengampun. Jadi kalau kami tak berdosa, macam mana nak Allah nak ampunkan? Jadi kami kena berdosa. Jadi Allah maha pengampun tu lesen supaya dia berdosa. Ini tak pernah difahami oleh mana-mana wali Allah yang sangat memahami Allah maha pengampun. Kenapa awak bermaksiat berpanjangan ni? Sebab saya dah sampai hakikat luasnya rahmat Allah. Begitu geleng kepada luasnya rahmat Allah Ta'ala. Masya Allah. Makrifat ni, orang makrifat. Jadi tak salah nak bermaksiat, tak salah nak berzina, tak salah nak main perempuan, tak salah nak bermaksiat, tak apa. Dia kata, sebab apa? Sebab hati saya syuhud menyaksikan pengampunan dan keluasan rahmat ilahi yang meliputi segala-galanya. Perkataan mereka ni semua berbunga-bunga makrifat, tapi penuh dengan kegelapan. Sebab semua tu dijadikan lesen untuk dia dapat melampiaskan nafsu dan syahwat dia, supaya dia dapat melanggar perintah Allah, ikut kehendak nafsu dia, ya. Wallahu a'lam. Sampai di situ, mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita daripada kelompok-kelompok yang tersesat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tancapkan akidah yang kukuh dalam jiwa kita, tauhid yang benar, keesaan Allah SWT yang mendalam dalam kalbu kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita daripada kalangan ahli makrifat yang benar, yang berjalan di atas syariat, yang mencapai hakikat. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr.